Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Son Soluyun. Orang gunung ni lagi. Kisah yang bertajuk Mata Putih. Selesai makan malam, aku masuk ke dalam bilik. Sebuah novel tebal yang baru aku beli di kedai tadi sewaktu balik dari kerja. Aku capai dari atas meja dan plastik pembalutnya aku koyakkan dengan cermat. Bosan pula rasanya bila tiada kawan bersembang. Rani, teman serumah aku, sudah 2 hari balik kampung kerana ibunya sakit. Tinggallah aku terkontang-kanting seorang diri di rumah sewa ini. Mujurlah, aku suka membaca dan buku inilah saja teman aku bila ketiadaan Rani. Gadis kacukan India itu tidak berapa gemar membaca. Dia lebih suka melayan mukbang di YouTube. Entah apalah yang menarik sangat dengan rancangan tu. Cara makan pun macam sudah setahun kebuluran. Tidak lama kemudian, aku sudah pun berada di dalam cerita yang aku baca ni. Aku terlalu menghayati sehingga tidak sedar jarum jam sudah menunjukkan angka 12 malam. Sudah hampir setengah muka surat aku baca. Aku tidak sabar untuk menghabiskan ceritanya malam ini juga. Lagipun esok cuti. Bolehlah aku tidur siang pula. Tiba-tiba perutku berkeruncung. Sudah. Takkan tengah malam pun lapar lagi. Tak boleh jadi ni. Kalau aku biarkan risau pula gastrik bertandang. Jawabnya, ke klinik lah aku nanti. Aku segera bingkas bangun dari katil, lalu keluar menuju ke dapur. Aku keluarkan sebungkus kecil nugget dan kentang dari dalam peti sejuk. Selesai menggoreng makanan tu, aku ambil pula sebotol air oren dari peti sejuk dan aku bawa ke dalam bilik. Sebuah meja kecil aku tarik dengan hujung kaki agar meja tu hampir dengan katil aku. Senanglah aku duduk belunjur di atas tilam sambil membaca dan makan kudapan tu. Ketika sedang enak mengunyah kentang goreng, aku terasa hembusan dingin menerpa pipi aku. Aku segera memandang ke arah datangnya angin tu. Aku lupa tutup tingkap dan langsir rupanya. Macam mana aku tak boleh perasan pula tadi? Mungkin kerana terlalu ralit dengan buku hingga terlupa menutup tingkap yang cuma di sebelahku saja. Lantas, aku terus bangkit menuju ke arah tingkap. Bahaya juga kalau dibiarkan tingkap terbuka. Manalah tahu, tiba-tiba ada orang jahat melintas kan? Dan ternampak aku seorang diri dalam bilik ini. Memang mencari nahas lah tu. Minta dijauhkanlah. Baru saja aku hendak menjulurkan tangan untuk menutup tingkap, berbola mataku terpaku pada satu objek putih tidak jauh dari tempat aku berdiri. Aku kejip-kejipkan mata. Kemudian aku besarkan lagi mata aku untuk mengamati apa benda yang berada dekat dengan reban ayam jiran aku tu.
Berdekatan dengan reban ayam di belakang rumah jiranku, ada sepohon kayu besar berdaun rimbun di situ. Kalau tengok malam-malam, pokok tu nampak agak menyeramkan. Seperti ada makhluk sedang duduk berjuntai kaki di atas dahan pokok tersebut. Bukan aku yang kata begitu, tapi Rani selalu cakap seolah-olah ternampak makhluk di atas pokok. Kadang-kadang Rani kata ada pencuri mengendap reban ayam. Tapi yang peliknya, pencuri tu lesap begitu saja tanpa diketahui ke mana dia pergi. Adakah makhluk yang aku nampak sekarang ni adalah pencuri ayam tu? Tapi kenapa dia berdiri saja di situ seperti patung? Tiada tanda-tanda dia hendak mengendap reban ayam tersebut. Setelah beberapa lama aku menjadi pemerhati di tepi tingkap, barulah aku perasan makhluk itu berambut panjang mencecah ke tanah, berdiri membelakangi aku. Sebab itulah aku tidak melihat wajahnya. Kalau nampak pun, mungkin wajahnya tidak nampak dengan jelas kerana suasana gelap. Cuma diterangi cahaya lampu yang malap. Aku segera teringat cerita-cerita dari mulut orang. Makhluk berbaju putih dan berambut panjang mencecah ke tanah itu adalah Pontianak. Apa lagi, bila aku mendengar cerita dari Rani, dia ni kan memang suka benar melihat keluar bila waktu malam. Hendak melihat bulan dan bintang katanya. Tapi bukan bintang maupun bulan yang dilihatnya, melainkan kelibat putih di sekitar pokok dan reban ayam tu. Tapi aku lihat Rani biasa-biasa aja. Cuma dia akan segera menutup tingkap dan langsir bila ternampak sesuatu. Bulu rumahku terasa meremang. Apa lagi? Aku terus menarik langsir. Tapi entah kenapa seperti ada kuasa yang menahan aku dari bertindak. Bunyi cicak dari siling rumah mengejutkan aku. Hampir mahu luruh jantungku dibuatnya. Laju saja cicak tu menyembunyikan diri ke dalam lubang dinding bila aku mengibaskan tuala ke arahnya. Shoo! 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 Bila aku memandang kembali keluar, makhluk serba putih tadi sudah tidak kelihatan di situ. Sudah ke mana dia pergi? Dalam takut-takut berani tu, aku melihat ke atas pokok rimbun tu. Manalah tahu makhluk tu sedang duduk berjuntai kaki dekat situ. Namun, tidak ada tanda-tanda ada makhluk di situ. Lega hati aku kerana makhluk tu sudah hilang. Aku terus menutup cermin tingkap dan ketika aku membuka ikatan tali langsir, satu kelibat putih melintas di luar tingkap. Kelihatan rambut panjangnya mengerbang ditiup angin. Dia berjalan agak perlahan. Bila sudah berada betul-betul di hadapan mukaku, makhluk berpakaian putih itu terus menoleh. Ya Allah! Jantungku berdegup kencang. Hampir saja nafasku terhenti bila melihat wajahnya. Terlalu pucat. Dengan mata putihnya merenung tajam ke arahku. Sekeliling matanya agak gelap, seperti mata arwah Suzana dalam filem Sundal Bolong. Makhluk itu menyeringai, menampakkan giginya yang diselaputi cecair pekat warna merah. Beberapa detik, aku dan makhluk itu saling berpandangan. Renungan matanya yang putih tanpa mata hitam itu amat menyeramkan. Dia seolah-olah marah.
Adakah makhluk itu marah kerana sejak tadi aku mengintainya dari tingkap? Aku mau menjerit, namun suaraku tersekat di kerongkong. Nafasku tercungap-cungap seperti baru saja menamatkan larian 100 meter. Peluh juga sudah membasahi sekujur tubuhku yang menggeletar hebat. Lidahku kelu untuk melafazkan ayat-ayat suci. Aku cuba baca dalam hati, tapi semuanya tunggang langgang jadinya. Makhluk itu terbang tinggi entah ke mana, meninggalkan suara hilayan panjang yang membuatkan sesiapa saja yang mendengarnya pasti akan berdiri bulu roma. Pandanganku terasa berputar seketika sebelum duniaku bertukar menjadi gelap gelita. Apabila aku sedar, aku dapati aku terbaring di atas lantai bilikku. Cahaya matahari yang terik masuk melalui tingkap bilik membuat mataku silau. Aku meraba dahiku yang terasa pedih. Ada darah yang sudah beku melekat di jariku. Dahiku berkerut seribu memikir akan sesuatu. Apa yang terjadi padaku semalam hingga terlentang di atas lantai dengan dahi yang luka? Tiba-tiba, suara hilayan panjang yang menyeramkan segera terngiang di cuping telingaku. Serta-merta aku teringat insiden semalam. Wajah pucat dan mata putih itu segera berlegar di ruang mata. Walaupun tubuhku agak lemah dan seperti hendak demam, aku gagalkan diri mengemas bilikku. Aku mencapai sebuah beg yang sederhana besar, lalu aku sumbatkan beberapa helai pakaian. Aku mau pulang hari ini juga. Aku tak sanggup menghadapi malam yang mungkin lebih menyeramkan lagi. Apatah lagi, aku seorang diri di rumah sewa ni. Rani mungkin akan balik setelah ibunya sembuh. Biarlah aku juga mengambil cuti daripada berhadapan dengan makhluk bernama Pontianak itu. Seumur hidup aku, itulah pertama kali aku melihat wajah Pontianak depan mataku sendiri. Aku demam beberapa hari gara-gara melihat wajah hodoh lagi menyeramkan itu. Ayah aku terpaksa memanggil ustaz untuk memulihkan semangatku. Sejak peristiwa itu, dalam beberapa bulan aku takut melihat buku-buku berunsurkan cerita seram. Aku juga takut menonton filem seram. Bila aku cuba memaksa diri untuk menyertai keluarga menonton video seram, serta-merta wajah pucat bermata putih itu seolah-olah berlegar di ruang mataku. Aku juga mengajak Rani mencari rumah sewa baru. Nasib kami baik. Akhirnya kami jumpa juga rumah tu. Walaupun agak jauh dari tempat kerja, syukur sangat kerana rumah sewa kami yang baru ni tidak ada penunggu. Sekian daripada Son Soluyun. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.